Okey, boleh mula. Ketiga. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati, yang dikasihi dan kuasa pengurusan program kuliah muslimat Masjid Al-Mu'minun USJ 2 Subang Jaya dan seluruh kehadiran para jamaah kuliah pada petang yang penuh barakah ini. Pertama-tama saya merakamkan ucapan terima kasih di atas undangan untuk sampai di Dewan Kuliah petang ini. Merupakan satu penghargaan buat saya untuk sampai ke sini walaupun dalam kekangan masa yang ada, tetapi sebagai memenuhi undangan, alhamdulillah dapat saya kosongkan sedikit masa petang ini untuk bersama-sama dengan para muslimat. Mudah-mudahan Allah catatkan kepada kita sepahala kehadiran ke majlis ilmu, insya-Allah, yang jauh, yang dekat dan sebagainya. Kerana percayalah, dalam agama ini tidak akan mengurangi pahala kebaikan kita buat dalam apa keadaan sekalipun kita lakukan. Itu agama. Selagi mana ia dalam kebaikan berpahala, tetap jadi pahala kepada kita. Apalagi hadir ke program ilmu, duduk dengan ceramah, dengar ilmu disampaikan oleh guru-guru, terbesar pahala sebenarnya kalau kita nak compare dengan pahala-pahala yang lain. Kerana dalam suasana belajar ilmu ini kita dapat serampang, bukan 2 mata, puluhan mata. Pahala dapat, ilmu dapat, berkat dapat, rahmat dapat, malaikat doa kepada kita, setiap langkah satu pahala, tiap langkah satu dosa Allah tolakkan. Jadi banyak serampang-serampangnya, bukan 2 mata saja, puluhan mata. Jadi beruntunglah orang-orang yang sentiasa mengambil ruang untuk mencari ilmu, dalam kepenatan dia usaha untuk cari ilmu, dalam keletihan pun usaha cari ilmu, dalam keletihan pun datang, penat pun datang. Sementara pula kalau mengaji jam 3 petang tak sama jam 10 pagi, tak sama. Bukan setakat pendengar, penceramah pun lain cuaca dia pukul 9 dengan pukul 3 petang ni. Ya, sebenarnya tanyalah saudara Yaakob dengan saudara Mansur sebagai yang merakam, dia tengok muka saya pukul 9 lain dengan pukul 3 kan? Lain tak? Pukul 9 dengan pukul 3. Saudara Mansur pukul 9 dengan saya tadi Majlis Al-Falah, ya. Lain wajahnya. Tadi pakai kopiah, petang songkok pula.
supaya nampak lain, ya. Malam kopiah baliklah. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi perbincangan kita pada petang ini mengambil tajuk yang diberi kepada saya ialah pengajaran dari peristiwa agung, iaitu Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Kalau kita nak bincang Isra Mi'raj secara keseluruhan tanpa cuai dalam tajuk ini, memang bukan sejam, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Saya suntuk pun tak selesai. Kenapa? Banyak sangat peristiwa, banyak kesan-kesan iktibar yang boleh kita ambil, bawa keluar daripada peristiwa yang berlaku hanya separuh malam je, tetapi pengajarannya untuk sepanjang zaman sampai kiamat. Yang pertama, kita letak dalam ingatan kita betapa Isra Mi'raj adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan peristiwa yang dicipta-cipta oleh Nabi atau dirakam tangan manusia, tidak. Ia peristiwa yang Allah Subhanahu wa tentukan ianya berlaku. Isra dan Mi'raj sampai ke langit, turun balik ke bumi pada malam yang sama. Allah punya kuasa. Dan bila Allah yang mencipta peristiwa tersebut, maka Allah tak cipta secara sia-sia. Sebab tidak mungkin dan mustahil Allah bertindak secara sia-sia dalam satu perkara, dalam satu peristiwa. Tidak sama sekali. Allah tidak buat benda yang mustahil, yang pelik, sia-sia, tak ada. Jadi maknanya cukup besar Isra Mi'raj kepada umat Nabi Muhammad sampai kiamat. Dan yang kedua, cerita Isra Mi'raj ini tetap akan terus dibicarakan, disebut sampai kiamat. Kita tahu ini untuk tahun 1441 Hijrah masih bercakap Isra Mi'raj. Tahun depan pun sama. Sampai bila? Sampai kiamat. Kalau takdir dunia ini ada lagi umurnya, katalah 20 juta tahun lagi, kata contohnya, tetap Isra Mi'raj akan terus diperkatakan, dibicarakan, dikupas, diulas hingga kiamat. Sebab yang cerita Isra Mi'raj Al-Quranul Karim, dan sifat Al-Quran tidak mati. Hidup Al-Quran ini, dia tak mati. Cerita Quran tak mati. Cerita Quran tak pernah alami kematian, dia akan hidup sampai kiamat. Yang ketiga, Isra Mi'raj ini, tuan-tuan, adalah suatu rezeki buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu rezeki yang Allah tidak pernah beri kepada nabi-nabi yang lain. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Isa sekalipun tak ada. Tapi Allah lakukan terhadap Nabi Muhammad ini satu rezeki. Satulah maka rezeki ini dapat pada Nabi sallam, Nabi dibanggakan oleh nabi-nabi yang lain. Nabi dibanggakan sampai Nabi Nuh bangga, Nabi Ibrahim bangga dengan Nabi sallam, sebab mereka tak ada peristiwa macam ni, tak berlaku. Tapi Nabi Muhammad Allah lakukan Isra sampai Mi'raj ke langit dan balik ke bumi hari yang sama, malam yang sama. Kemudian Isra Mi'raj ini bukan saja untuk Nabi diperjalankan, dimusafirkan daripada Al-Aqsa, daripada Al-Haram Al-Aqsa sampai ke langit. Tidak. Cerita Isra Mi'raj untuk tatapan umat akhir zaman kita, untuk tatapan kita sebagai sesuatu yang boleh kita ambil iktibar, ilmu dan pengalaman, pengajaran kepada kita. Jadi tak boleh tutup cerita Isra Mi'raj ini, tak boleh tutup, kena buka dan buka sentiasa. Baik, itulah di antara beberapa perkara yang saya fikir sebagai muqaddimah kepada hakikat Isra Mi'raj terhadap kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi saya petang ini dalam masa 1 jam lebih kurang ni, memanglah saya tak mampu untuk menceritakan semua perkara,
maka izinkan saya untuk memetik beberapa perkara yang sekira ada kaitan dengan persoalan kehidupan kita. Kita nak ambil Isra' Mi'raj, nak bawa dalam hidup, dan kita cuba buat satu perkaitan. Apa hubungan antara aku dan Isra' Mi'raj dalam situasi kita untuk sempurnakan ibadat kita, iman dan amal kita. Satu, Isra' Mi'raj bukan kita semata cerita. Ini bukan cerita hang jebat, hang leki, hang tua, hang lekiu. Ya? Cerita ini cerita yang ada kaitan dengan soal amal kita, agama dan iman kita. Itulah Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulakan. Saya hari ini poin-poin sajalah. Kalau boleh 6 poin, 6. Tak dapat 6, 5. Tak dapat 5, 7. Tengok keadaan. Ya? Makin banyak, makin rendah, makin sikit tahu. Tapi tengok poin-poin saya dalam kadar kemampuan. Sebab depan saya ini ada kitab, ada nota dan macam-macam. Yang pertama, jom kita tengok apakah di antara pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj yang agung kepada kita. Belum saya sebut hal itu, saya yakin percaya bahawa cerita Isra' Mi'raj ini bukan kali pertama kita dengar, kita bincang, kita syarahkan di pentas ilmu ini. Mungkin tahun lepas pensyarah lain, 2 tahun lepas penceramah lain. Saya ingat dalam sejarah hidup saya, ini kali pertama saya datang buat ceramah Isra' Mi'raj di Sabah Puan-Puan. Tak tahulah kalau ada sebelum, tak ada rasa. Jadi sebelum ini dah kita dengar dah, ya, kupasan. Cuma bila kita masuk untuk tahun ini, kita bawa lah cerita-cerita yang kita cuba nak imbau, nak lihat balik, nak murajaah kembali, muhasabah kembali, di mana kaitan Isra' Mi'raj dengan amal dan ibadat kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, itu kenyataannya. Batu ceritanya tak pernah basi di masa ataupun di zaman, tetap sobor dan mekar sepanjang masa. Baik, yang pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan semua, ini pengajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara isu yang paling utama, yang paling penting dalam hidup beragama sebagai iktibar penting Allah tentang ketuhanan Allah dan ketuhanannya. Ini penting. Ketuhanan Allah dan ketuhanannya. Saya sebut 2 perkataan, ketuhanan dan ketuhanan Allah yang maha perkasa. Ini penting. Sebab itulah maka Allah mulakan Al-Isra' dengan apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdi laylan. Maha suci Allah Azza wa Jalla. Allah mengangkat darajahnya sebagai Tuhan yang maha berkuasa. Allah mengangkat darajah sebagai Tuhan yang maha perkasa, maha suci Allah. Ini menunjukkan betapa Allah mengangkat darajahnya, maha suci, maha agung, maha hebat, maha perkasa. Ini adalah isu ketuhanan dan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Ini kita kena faham. Satulah, tidak boleh kita menolak sama sekali kebenaran Isra' Mi'raj. Walau logik akal kita kata tak munasabah, tak berapa yakin. Contoh, kalau ada lah, tapi tak ada lah kan. Kalau ada, sebab memang ada. Antara orang yang menolak cerita ini siapa? Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu yang sewaktu dengannya. Masa itulah tolak. Makna ada orang tolak. Dan zaman kita ni pun, kalau kita korek cari rahsia dunia sekarang, masih ada orang tolak. Orang mengaji macam pun tak tolak lah. Tolak juga, tak payah mengaji kan. Apa mengaji, tolak cerita Isra' Mi'raj. Orang macam puan-puan, ilmu ada di dada, duk mengaji saban hari dengan para penceramah, tak tolak cerita neraka, cerita seksa neraka, nikmat syurga, cerita alam kubur, alam barzakh, cerita bagaimana kiamat akan berlaku. Tolak ke? Tolak. Tak payah, cukup hari ni ceramah, tak payah datang besok. Tak bergurau ni. Sebab kita yakin
kebenaran itu memang itulah kebenarannya, walau kita tak nampak mata kasar macam mana alam kubur, alam barzakh, kita yakin sebab Allah tidak berdusta, benar Al-Quran Allah. Tapi cerita Isra Mi'raj ini ada yang tolak ketuhanan Allah Azza wa Jalla, tolak. So, mereka merujuk kepada pemikiran, logik akal. Memanglah kalau kita letak logik akal, Nabi daripada Masjidil Haram Al-Aqsa jarak berapa ribu kilometer tuan-tuan? Tak tahu, tak pernah cek berapa jarak daripada Masjidil Haram Mekah sampai Al-Aqsa Palestin. Ikut kepada kilometer sekarang ni 1239 kilometer, bukan 100 meter, 1239 kilometer daripada Al-Haram Mekah sampai Al-Aqsa. Kalau balik semula berapa? Kali 2 lah. 1239 kali 2 berapa? Hampir 4,000 kan, lebih kurang, hampir kepada 3,500 kilometer. Ya, kalau dia bercakap dalam kerangka akal, tak logik lah kan? Bohong Muhammad ini pergi Aqsa balik malam yang sama. 1,000 kilometer, bukan 100 meter. Melompat pergi je, tak. Tetapi inilah ujian yang datang sebab Allah nak buktikan dia hebat. Kalau ikut logik akal, tak menasabah. Belum lagi bercakap tentang Nabi pergi ke langit sampai ke balik ke malam sama. Tuan-tuan, kalau manusia guna akal, semata akal, tolak, tak betul, tak menasabah, tak logik di akal, ini Muhammad bohong. Itulah kita, Allah nak cerita kuasa dia. Kuasa Allah ini kuasa yang tiada sempadannya. Siapa boleh tolak kuasa aku, kata Allah Azza wa Jalla. Perjalankan Muhammad sehingga ke langit balik malam yang sama, dan terbukti Nabi tak berdusta, terbukti Nabi tak bohong, terbukti Nabi tak berdusta. Nabi kata aku pergi Aqsa balik malam sama, pergi semayang kat sana, tengok Masjid Aqsa. Nabi tak bohong, walaupun jarak 1,000 kilometer. Bukti tak bohong ialah bila mana Abu Lahab desak Nabi pada keesokan hari lepas Nabi cerita tentang Al-Aqsa, aku pergi Aqsa balik kesian. Abu Lahab desak Nabi. Ada riwayat daripada Imam Al-Bayhaqi kata Abu Lahab desak Nabi cerita tentang bagaimana Masjid Al-Aqsa. Dan kamu kata Muhammad pergi Masjid Al-Aqsa kan? Ceritalah besarnya, keluasannya, tinggi rendah bangunannya, tingkap macam mana, pintu belah mana, kiri kanan, berapa pintu, tiang berapa. Sebab Abu Lahab, dia dalam kotak pemikiran, dia ingat Nabi ni pergi bilang tiang masjid. Dia fikir cara tu lah. Dia ingat Nabi pergi bilang tiang masjid, tengok pintu besar belah mana, pintu kiri warna apa, kapek warna apa. Ini adalah pemikiran Abu Lahab. Memang lemah, bodoh dan bangang lah, kalau bahasa mudahnya. Dia tak fikir ketuhanan Allah. Dia fikir logik akal. Muhammad ni kena uji, betul tak betul pergi ni. Maka soalannya, berapa pintu masjid, berapa keluasan. Dan Nabi nak bukti dia itu betul. Dan bila Nabi diuji tanya soal macam tu, Tuhan melemahkan Nabi. Lemah Nabi dia jawab. Sebab apa? Nabi pergi atas ketentuan Allah, pergi Al-Aqsa balik. Nabi bukan pergi bilang tiang tulis, tiang dan belah batang, keluasan sekian. Itu kerja Nabi bukan macam tu. Tapi Abu Lahab tanya Nabi soal melemahkan, sebab dia tak tahu yang perjalankan Nabi Allah punya kuasa. Bila Nabi diuji soalan macam tu, tuan-tuan, soalan melemahkan. Kalau saya lah datang Masjid Al-Mu'minun setahun 2 kali, sekali setahun contohnya, ataupun 5 tahun sekali, betul, saya datang masjid, kemudian datang sahabat kita dari orang USJ2, dia kata ustaz pergi Masjid Minun ke? Pergi. Betul ke? Ya, betul saya pergi. Kalau begitu cerita kat saya apa warna masjid, cerita kat saya pintunya besar mana, kapet warna apa, dia punya mimbar kayu apa, tingkap berapa luas, Dewan Al-Ghazali ni, Datuk Al-Ghazali ni berapa keluasan, dia punya apa ni,
kain langsir warna apa? Tuan-tuan, kau tanya soalan macam kepada saya, demam saya. Saya mari ceramah, bukan mari tengok langsir warna coklat, meja warna hijau. Saya mari ceramah, lepas ceramah balik Kalau nak bukti saya datang sini, tanya langsir warna apa, Dewan Datuk Ghazali, demam tak kebah saya. Aku bukan mari tengok langsir warna apa, mari ceramah balik Nabi Muhammad ditanya oleh Abu Lahab, apa kata masjid, macam mana? Itulah sebabnya Allah dari riwayat sebut, Allah gambarkan Aqsa depan mata Nabi. Allah tolong Nabi Muhammad. Riwayat hadis sebut ni. Ketika Abu Lahab tanya Nabi tentang Aqsa macam mana, Allah bawa Aqsa depan muka Nabi, mata Nabi. Subhanallah. Bila Abu Lahab tanya berapa keluasan, Nabi jawab keluasan sekian. Berapa dia punya pintu banyaknya, Nabi jawab pintu sekian. Apa semua dijawab, Nabi jawab satu-satu. Bila Nabi jawab satu-satu, betul belaka? Abu Lahab, tuan-tuan, dalam hati berdetik, Muhammad ni bercakap betul. Sebab dia memang kerja dia pergi Aqsa, bilang tiang masjid. Betul lah. Dia jawapan betul lah. Tuan-tuan, sebab dia tak yakin kuasa Allah. Inilah akidah Abu Lahab. Berbeza Nabi, dia pegang akidah yang benar. Bila berlaku peristiwa ini, Nabi dah betul cakap, tak ada dusta sama sekali. Abu Lahab pun buka cerita pada orang Mekah. Ramai Mekah ada ni. Ini sebut kata di depan khalayak ni. Soalan di depan khalayak ramai. Orang Mekah berkumpul ramai-ramai. Lalu kata Abu Lahab, wahai orang Mekah semua, Muhammad memang betul. Tengok. Muhammad memang bukan pembohong. Muhammad betul bicaranya. Dia tak bohong dusta. Ini menunjukkan Muhammad sah, tukang sihir. Tukang sihir pula dia pusing. Yang selama kita kata tukang sihir, betul lah Muhammad tukang sihir. Bijak dia. Tengok manusia bila tak ada akidah, dia pusing cerita. Akhir Muhammad betul, tapi terbukti dia tukang sihir yang kita kata dia tukang sihir selama ini. Tengok. Itulah tuan-tuan, akidah penting. Saya nak kait pertama sebab apa? Sebab ini adalah pentingnya akidah kepada kita. Membina keyakinan di hati kita. Benda-benda yang kita nampak tak logik di akal, tapi bila Allah kata ia berlaku, berlakulah. Tentang soal kematian kita, alam barzakh, alam kubur, alam syurga, alam neraka, tentang kiamat, hancur bumi segahancurnya. Yakinlah ini adalah ketuhanan dan ketuhanan Allah Azza. Ini paksi akidah. Ia adalah pintu besar kepada kita untuk kita masuki. Bagi kita nak dalam hidup ni tuan-tuan, akidah kita mantap dan kokoh. Yakin. Sebab iman itu makna apa? Apa makna iman? Tuan-tuan belajar lama dah ni. Ya, buka-buka nota tu, buka nota tu. Buka, ada page yang pertama saya ingat. Ya. Apa makna iman? Iman ialah ucapan di bibir, yakin dengan hati, dan bukti dengan amal ibadat. Itulah iman. Jadi yakin hati kena ada akan kebenaran Allah Azza wa Jalla. Allah sebut benda pelik macam mana pun, ya, Allah benar dalam bicaranya, Allah benar dalam ketentuannya. Suatulah Isra' Mi'raj. Isu pertama ialah nak tunjuk ketuhanan dan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Dan peristiwa ini memecahkan manusia. Pecah macam mana? Manusia terbagi dua. Manusia terpecah dua. Kerana isu ini, manusia pecah dua. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang yakin, percaya benar apa yang berlaku pada Nabi SAW. Kumpulan ini siapa yang pendukungnya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kumpulan yang kedua yang tak yakin, mengarut Muhammad ini, dusta Muhammad, diwakili Abu Lahab dan geng sewaktu dengannya. Pecah dua tuan-tuan. Betullah Abu Bakar mewakili orang yang bertakwa. Inilah contoh kita nak. Abu Bakar bila diceritakan tentang Nabi ke Al-Aqsa, balik malam yang sama oleh orang Mekah, masa tu riwayat kata dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Bakar tak tengok Nabi lagi, tak jumpa Nabi lagi. Bila orang kata, "Hei Abu Bakar, Muhammad yang kamu sanjung junjung itu tengok bercakap benda yang pelik. Semalam dia kata dia pergi Al-Aqsa, balik malam yang sama."
Abu Bakar tak tahu Nabi lagi. Abu Bakar bila dikata macam tu, Abu Bakar kata, siapa yang cakap, siapa yang duk berita tu, yang cerita dia Aqsa balik bersama, kata puak-puak jahil orang Mekah, yang cakap Muhammad lah, sahabat kamu, Nabi kamu, dia kata dia pergi Aqsa balik bersama. Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad yang beritahu, dia betul. Hatta dia bercakap, dia kata pergi ke langit, aku percaya. Tengok tuan-tuan, Abu Bakar tak temu Nabi, tetapi dia sudah ada keyakinan tentang benarnya Nabi SAW. Inilah manusia kita nak. Saya sebut ini penting. Allah Ustaz, tak habislah cerita Isra Mi'raj ini. Tak apa, kita sambung tahun depan. Payah apa? Kalau umur panjang lah, cuma saya bimbang, saya panjang umur, puan-puan yang pendek umur. Ya. Tuan-tuan, jadi cerita ini pertama, ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Subhanalladzi, Maha suci Allah Azza, Allah isytiharkan. Dan Allah bukan setakat sebut di situ. Allah sebut ayat yang sama, Allah kata apa kepada kita? Linuriyahu min ayatina. Dalam Al-Isra ayat pertama tadi, sambung ayatnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tentang tanda-tanda kuasa kami. Allah bukan tunjuk sekadar perjalanan Masjid Al-Haram Aqsa begitu cepat dan laju, tapi Nabi tunjuk, Allah tunjuk tentang alam syurga neraka sekali. Nabi tengok mata kasar baginda, syurga bagian, neraka bagian, tengok mata kasar. Linuriyahu min ayat, untuk memantapkan iman Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, itu poin pertama. Dekat setengah jam dah, tuan-tuan. Tak apalah, yang penting kita kena ambil beberapa intisari, kita nak bawa dalam. Jadi faham yang pertama, maksud saya apa dia? Kita nak mantapkan iman. Batulah dalam hidup ini, mantapkan iman puan-puan, tuan-tuan semua dengan keyakinan mendalam. Bila Allah sebut, qala Allah Ta'ala amanna wa sami'na, kami beriman, kami dengar. Allah bagi tahu larangan, suruhan, tegahan, amanna wa, kami beriman, kami dengar. Allah cerita tentang apa sahaja cerita dalam Quran, tafsir tentang syurga, neraka, syurga, dosa pahala, tentang alam kubur, barzakh, kematian. Amanna wa, kami dengar, kami patuh. Ini penting. Sebab kalau kita dah benar-benar yakin pada Allah, kita telah bina suatu keimanan yang mula kokoh dan padu. Yang berbaki sikit saja lagi. Iman kita ni puan-puan, kalau dah kokoh bab tu, yang lain tu akan sempurna kemudian. Saya sebut bukan apa, ini adalah suatu peringkat yang kita nak kena betul-betul fokus. Bila iman kokoh, amal kita sempurna. Puan-puan datang ke masjid, datang dua kelas petang pukul 3 ini, kerana iman ke kenapa ni? Kerana iman. Kerana iman puan-puan lah, yakin kepada Allah SWT, datang redah walaupun rasa letih, penat, tinggal kepenatan sekejap, letak penatan di rumah, bawa kesihatan contohnya, keletihan, tinggal sekejap, cari masa, waktu walaupun letih, mengantuk, datang juga. Sebab apa? Iman. Kalau iman tak ada kepada Allah, takdir tuan-puan, iklan besar macam mana pun, ceramah perdana, tajuk sekian-sekian, jam sekian-sekian, waktu sekian-sekian, kat bawah tulis lagi, makanan disediakan. Iman tak datang lagi, dipandang sini saja. Tapi yang duk bentuk kekuatan puan-puan hati nak dengar ceramah walaupun seinci, 2 inci, sepatah 2 mata, kerana iman. Maka kita iman ada, lengkaplah amal kita, mengaji, baca Quran, tasbih, tahmid, zikir, tilawah, sedekah derma, lengkaplah kita punya hidup. Ini kita nak sebenarnya. Kita nak jadi insan lengkap keimanan, amal kita. Faham kata tu? Kalau faham, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ceramah ni orang faham, buat cakap orang panjang, mudah je, dia faham. Dia ceramah ini memang 33 minit lah, ya, sejarah ni. Kesambung lagi, sambung lagi saja saya tu, ya. Jadi pertama, ketuhanan dan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Yang kedua, antara catatan peristiwa agung Isra Mi'raj ini, yang kedua apa dia tuan-tuan? Allah nak meletakkan kepada kita asas dalam beragama.
Dalam agama ni banyak asas-asas kita kena pegang. Banyak asasnya, ataupun kita mahu sebagai batu-batu asas lah. Banyak. Tapi dalam Isra Mi'raj ini, Allah nak letak pada situ asas yang penting dan penting, memang penting sangat. Kalau jadi orang beriman, bertakwa, salih, Allah redha. Apa dia? Allah sebut dalam ayat yang sama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah jadikan Isra Nabi daripada masjid ke masjid, masjid ke masjid. Allah sebut dengan nyata, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjid Allah yang telah memperjalankan hambanya itu Nabi Muhammad pada malam hari daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kita kena faham, ambil rungan. Para ulama bincang hal ini. Bukan takat kita ulama bincang lebih awal tentang hakikat mengapa Allah sebut masjid ke masjid. Boleh saja Allah nak lakukan Isra daripada rumah, daripada padang pasir yang kering kontang tengah malam. Apa masalahnya? Nabi dibawa padang pasir, bermula daripada pasir. Boleh saja. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjid Al-Haram ke Masjid Aqsa, dan balik semula ke Masjid Al-Haram. Pergi balik semula ke masjid. Ini yang kedua pun menunjukkan asas dalam beragama. Tak kira siapa pun kita, laki perempuan, mukmin mukminah, antara tempat yang kita kena kunjungi, datangi, ramai-ramai hadir, berjemaah, bersolat, mengaji, belajar, di mana? Di masjid. Ya, ini adalah merupakan perspektif penting Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid ke masjid. Ini asas dalam agama. Dan nak menunjukkan bukti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan masjid ini sampai peringkat Nabi hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj berlaku semasa Nabi di mana? Di Mekah kan? Belum hijrah. Kemudian 3 tahun kemudian Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Sampai di Madinah, apakah binaan pertama Nabi bangunkan? Rumah baginda ke? Masjid. Tuan-tuan memang bijak. Inilah kesan orang belajar ni, boleh bantu penceramah. Penceramah tak banding kepala. Betul lah tu. Seawal nak masuk ke Madinah, sebelum nak fikir nak bermalam di mana, nak rehat di mana, nak tenang hati di mana, belum. Kita ni, kalau kita melencong ke mana-mana, first sampai ke mana kita nak pergi? Hotel dulu. Tengok jawapan. Clear. Hotel mana dah booking daripada nak pergi ke Perth, nak beli ke Auckland, nak pergi ke Singapura pun, ke Jakarta. First sampai di airport. Ya. Hotel dulu. Jarang cari mana masjid dulu. Nak berehat, santai. Masjid kemudian. Tengok. Saya tak kata saya jawab. Yang jawab puan tadi. Mewakili perempuan yang lain lah. Ya. Tapi Nabi SAW bila sampai ke Madinah, Nabi biarkan untanya berjalan. Di mana berhenti, itulah tapak masjid. Sehingga Allah sebut dalam surah At-Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Allah puji Rasulullah sebab Nabi letak asas pertama di Madinah sebuah masjid, yang dalam Masjid Quba. Tengok tuan-tuan. Jadi ini semua menunjukkan bahawa asas binaan dalam hidup ini masjid ke masjid. Saya sebut terang-terang, saya tak nak bawa hujah-hujah yang pelik-pelik. Saya tak erti bercakap bahasa bombastik ni. Tak erti. Saya bercakap benda-benda yang senang orang faham. Sebab berceramah ni, kalau orang dia bercakap benda tak faham, orang termangu. Ustaz cakap binatang apa tu, aku tak faham. Ya? Payah, saya bercakap benda yang orang boleh faham.
Bahasa kampung pun nak kata, kampung tidak jugalah, bahasa Banjaya jugalah, ya. Tapi itulah cerita saya. Sebab itu asas pertama wajib kemas. Jadi kita dalam hidup tuan-tuan, saat kita boleh mencapai kemenangan, nak bina hati, nak bina ilmu, nak bina jiwa, nak mantapkan akhlak, kita boleh tinggalkan tempat yang sebegini. Namanya apa? Masjid. Tak kira siapa. Betullah, jangan longgarkan ikatan dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Jangan longgarkan. Perkemaskan sentiasa. Jangan longgarkan ikatan kita dengan rumah Allah. Jangan longgarkan. Sibuk, penat, letih, jangan longgarkan dia. Perkemaskan hubungan kita dengan rumah Allah yang berkat ini. Ini adalah merupakan kesan daripada Isra' Mi'raj yang Allah sebut masjid ke masjid. Sebab itulah masjid, tuan-tuan, asas paling utama. Saya nak kata apa lagi pada tuan-tuan, puan-puan? Saya kata kepada saya, tuan-tuan, inilah pengkalan ilmu, iman, agama, kebaikan, pahala, kebajikan, kemenangan, kejayaan, perpaduan masyarakat. Ini tempatnya, baik di peringkat mana sekalipun. Kita, tuan-tuan, puan-puan, nak dapat pahala lebih, redha Allah yang lebih, keselamatan yang berkekalan, keamanan yang berterusan, keimanan yang kental kuat, asasnya adalah di rumah Allah Azza wa Jalla. Ini tempat kita, tempat kita semua. Dan percayalah, bila sampai ketika masanya nanti, antara manusia paling selamat di padang mahsyar, ketika orang gegak gempita dalam kepayahan, dalam tangisan air mata, dalam melalak melolong, tak selamat. Salah satu golongan yang selamat siapa? Salah satu 7 golongan yang selamat. Nabi sebut tenang setenang-tenangnya, tak melalak melolong, berteriak, menangis, tak ada. Tenang setenang-tenang. Siapa salah satu golongan? Nabi sebut rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, orang yang hatinya masa di atas bumi itu melekat, bergantung dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, orang yang masa hidup dahulu melekat hatinya dengan masjid. Dia orang masjid, datang ke masjid, belajar di masjid, berjemaah di masjid. Ini golongan Nabi sebut selamat di padang mahsyar. Itu hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim. Saya rasa kalau saya baca nas dan terjemah, tuan kata, oh ya betul lah tu. Iyalah, memang betul lah. Apa kata Nabi? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillin yawma la illa zilluh. 7 golongan manusia akan Allah naungi dengan naungan arash di padang mahsyar. 7 golongan. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya melekat dengan masjid. Saya nak kredit kepada tuan-tuan, sebab itulah sekreditkan. Apa kreditnya? Selama puan-puan dalam keadaan jaga rumah Allah dengan kehadiran, walaupun tak lama, dengan kehadiran walaupun begitu lama sekalipun, duduk belajar mengaji berjemaah, tak cukup duha datang petang tak cukup, malam pun hadir, duduk dengan agama dan ilmu, belajar agama ilmu, duduk soal macam ni, itu adalah kemenangan pertama puan-puan di depan Allah di padang mahsyar nanti. Sebab kaki puan-puan melangkah ke masjid ni saksi besar depan Allah SWT. Saksi besar depan Allah SWT. Bukan kaki saja, masa kita bercakap, hai Tuhan, hamba dulu datang ke masjid, bukan saja malam, siang pun datang, bukan siang saja, malam pun datang, duduk dalam beragam, semua saksi kepada kita belaka. Ini antara falsafah di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itulah maka orang yang tak suka ke masjid, yang tak nak ke masjid, kalau ada di kalangan keluarga kita, baik orang bernama anak ke suami kita, ucapkanlah perkataan Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ucapkan. Kalau kita ada memiliki dalam kediaman kita, saya kena sebut anak-anak
yang tak suka ke masjid, bahkan tak nak datang ke masjid, dah suruh tak datang, dah besar tak datang, bahkan melihat. Dan ada suami-suami yang begitu juga, lihat tak nak datang, ucapkan dalam hati kita perkataan la haula wala quwwata illa billah, dan ucap dalam hati kita doa, ya Allah jadikan anak pinakku, keluargaku orang-orang yang sayang kepada-Mu ya Allah. Kena meratap merayu tuan-tuan, kena meratap merayu. Sebab apa? Sebab ini adalah pengkalan kita semua. Batu orang yang tak berapa cintakan masjid adalah petanda dia telah kehilangan 3 perkara dalam hidupnya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seseorang manusia yang tidak cinta ke masjid, tak cinta maksud apa? Tak nak mari ya. Tak berapa seronok ke masjid, sama ada masjid besar kita tak kira. Seorang kita ni kadang-kadang dia ada juga sikap yang tak betul tu. Kalau masjid nampak tak apa nak cantik, malah pergi. Cantik pergi. Itu pun satu perangai yang tak senonoh. Ya, tak senonoh tu. So, dalam agama ni kita bukan fikir cantik tak cantik. Tempat solat begitu, itulah tempat yang kita kena raikan. Soal cantik tak cantik itu soal kedua. Hadirlah kita. Tapi pilihan kita kadang-kadang kan tak cantik masjid sebelah rumahku, tak pergi. Kalau begitu pergi rumah cantik sekali, tak pergi juga. Rasa nak pergi ke mana? Tiap maghrib, no, Sendayan. Pergi Sendayan, duduk Subanjaya. Dan masjid cantik, pergi Sendayan. Lepas isyak balik, besok pergi lagi. 3 hari, kira mampu kering. Mati jalan tuan-tuan. Nak masjid cantik, jangan kira cantik besar, yang penting tempat ibadat beramai, ini masjid. Datang. 3 kerugian. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, orang yang tak cinta masjid, tak ke masjid, 3 kerugian dia akan dapat. Rugi yang dia dapat apa? Yang pertama, dia tidak mendapat doa-doa para malaikat Allah Azza wa Jalla. Hilang satu nikmat, doa-doa malaikat. Ya, sebab tempat antara melepat doa pada kita di mana tuan-tuan? Di masjid. Innal malaikata la tadha ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Allah berjanji, dan Nabi kata hadis itu, malaikat duduk hamparkan sayap kepada orang yang duduk di tempat ibadat. Malaikat datang hampas sayap. Hampas sayap bukan hampas saja, dengan doa sekali lah, ya Allah rahmati orang-orang. Ini macam kita ni, malaikat doa ni. Maka orang kehilangan satu nikmat, doa-doa para malaikat. Malaikat tak doa pergi shopping center 3 jam setengah, 5 jam, separuh hari. Tak doa. Kita pergilah duduk kedai kopi daripada pukul 8 habis bual bicara, membawang sampai pukul 3 petang, 6 jam. Tertarik kopi tarik akhir kecil mani. Tuan-tuan, malaikat tak doa tu. Kena pula duduk kedai kopi, cerita hal orang, lagi malaikat kutuk. Duduk 3 jam cerita hal orang, bencikan orang je, cerca orang, lagi malaikat kutuk. Batulah yang pertama kita kehilangan doa-doa malaikat. Saya kena tegas buat tuan-tuan, kita berdoa malam siang ni agak confirm tuan terima tak? Belum tentu lagi. Berdoa kita, ya kita cuba, kita kena berdoa, tapi belum tentu Allah terima by cash. Belum tentu. Yang bercakap ni pun doa dah, tapi belum tentu Allah terima. Bukan hati tak ikhlas, tak sungguh. Doa malaikat Tuhan tolak ke? Tidak. Quran bagi tahu segala malaikat Allah akan terima by cash. Bila malaikat doa kepada kita, Allah akan terima, sebab doa malaikat Allah takkan tolak. Tengok besar tu. Oh tuan-tuan, orang yang tak ke masjid, dia kehilangan doa malaikat. Kena sebutlah, bang, pergi masjid bang, doa malaikat tu besar bang. Duduk sejam dalam masjid, doa malaikat sejam. Cerita kat suami kita macam tu. Contohlah, bukan suami puan okey dah, suami orang lain lah. Ceritalah, bang, malaikat doa. Kalau dia ada kuatan hati, dia datang. Tapi kalau dia bercakap, tanya, malaikat agak duduk tiang mana? Oh, tanya malaikat tiang mana pula? Ni payah jawab ni. Yalah, kau tanya lagi. Kadang-kadang orang tanya soalan banyak. Malaikat doa kepada kita, ya yang agak-agak berapa besar malaikat, berapa orang, berapa ramai dia.
Tiang mana? Kau tanya macam tu, beri penumbuk solong sudah. Tapi jangan buat. Itu dosa besar pula, pukul suami. Tuan-tuan, tak payah tanya banyak. Yang pertama. Yang kedua, orang yang rugi, bila masjid yang keduanya, kata para ulama, dia rugi pahala sembahyang jemaah khasnya dan pahala ilmu. Memanglah, kerana tempat namanya masjid, tempat orang berjamaah, jamaah. Salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih pahala pada sembahyang seorang. Berapa pahala? 7 kali ganda. Tuan-tuan, walaupun ulama bincang, sembahyang di rumah jemaah dapat juga, tetap tak sama dengan pahala sembahyang di masjid. Lepas tu kita lazimilah. Dia kurang rugi yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Qayyim, orang yang tak ke masjid, dia akan alami kurang. Kita apa dia? Dia tidak akan mendapat naungan keselamatan daripada Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Ini kena ingat, kena sampaikan. Sebab Nabi SAW bila tengok sahabat ke masjid, Nabi ucap kalimah, Allah akan beri cahaya kepada mereka. Cahaya itu siapanya? Nabi punya naungan. Naungan macam mana? Makna Nabi beri keselamatan. Syafaat Nabi pada orang ke masjid daripada masyarakat. 3 kerugian. Dah malaikat tak dapat doanya, pahala semajmuah tak dapat di masjid, naungan Nabi tak ada, habis kita. Saya sebut 3 ni bukan 3 saja. Kalau buka dalam cerita masjid dan tempat ibadat masjid ini banyak cerita. Sebab itulah yang pentingnya ialah daripada cerita Isra Mi'raj tadi, yang keduanya adalah Allah jadikan Isra bermula ke masjid untuk jadi pasak penting dalam hidup agama. Maka tahniah tuan-tuan puan-puan yang melekat dengan masjid. Tak cukup duha datang kepada program ceramah petang, tak petang, malam pun datang, siang, malam, siang, pagi, petang. Tahniah. Allah ustaz, saya ustaz tak mampu datang 3 kali pada sehari. Dah petang duha ni pun datang waktu petang, alhamdulillah dah lah ni. Cuma janganlah kekal macam ni, cubalah lagi satu masa akan datang. Tak mampu maghrib, cuba untuk mampu satu akan datang. Tak besok lusa tulat. Usahakan. Kita ni tuan-puan, usaha kena lebih sikit. Kemahuan tu dengan doa, ya Allah, aku ni ya Allah banyak urusan hidup, urusan dunia macam-macam, ya Allah tolong ya Allah, aku ni ada kekuatan untuk ke masjid. Dapat tuan-tuan, jangan bimbang. Allah lorong kita nanti. Allah beri lorong kepada kita sampai ke masjid walaupun dalam kepenatan. Percayalah. Baik. Itu yang berapa? Yang kedua. Intisari pada Isra Mi'raj ini. Saya dah sebut tu awal tadi. Ini bukan ceramah sejam, 2 hari 2 malam, 1 hari suntuk. Ini ceramah ni panjang, tak pernah ada sempadannya. Saya ambil beberapa kutipan sajalah. Yang ketiga, dalam Isra Mi'raj tersebut, saya tak sentuh dah. Masjid Al-Aqsa Palestin dihancurkan, itu saya tak sentuh dah sekarang ni. Patut sentuh tu. Macam mana Al-Aqsa dirampas, itu saya tak sentuh. Tak apalah, kita ambil untuk kita. Yang orang tentang sejarah umat Islam dunia kita bincang lain kali. Baik. Yang ketiga, dalam episod Isra Mi'raj yang berlaku itu, antara yang penting dan utama juga ialah ketika mana Nabi SAW, dalam riwayat Bukhari Muslim cerita, Nabi belum di Mi'raj ke langit, Nabi diberikan 2 bekas. Utia bina aini, datang 2 bekas kepada Nabi. Bekas yang pertama, ina'un min khamrin, bekas daripada arak, wa ina'un min labanin, bekas daripada susu. Semua dengar pernah kan? Dah dengar ni ceramah ni, saya bawa hadis ni, Bukhari Muslim sebut. Belum Nabi di Mi'raj ke langit, datang Jibril bawa 2 bekas. Ina'un min khamrin, satu bekas pada arak, ina'un min labanin, bekas pada susu. Bukan isu Nabi lapar dahaga tuan-tuan. Sebab ada orang tanya, Nabi dahaga ustaz ya? Bukan dahaga, bukan lapar, tapi ini falsafah Allah nak beri peringatan kepada kita ni. Apa ceritanya bila Nabi beri 2 bekas tersebut? 2 bekas diberi kepada Nabi. Riwayat kata
Nabi ambil bekas daripada susu. Nabi tolak bekas pada arak. Pada masa itu tuan-tuan, kalau ikut ke pengajian kita selama ini, arak bila mula diharamkan? Arak mula haram zaman Madinah lepas hijrah. Mana pada masa itu arak masih belum haram lagi. Saya tak kata boleh minum, mana belum haram. Dah belum haram maknanya kau lah boleh minum. Masa tu arak belum haram lagi tu. Arak haram pada zaman Nabi berhijrah ke Madinah. Turun ayat haram arak zaman Madinah, tuan-tuan. Pada masa itu arak belum haram lagi. Tapi tengok Nabi SAW tolak arak, Nabi ambil gelas daripada susu. Bila Nabi pegang gelas susu, bekas susu, apa cakap Jibril? Dari riwayat kata, Jibril kata, "Ya Muhammad, qad ikhtartal fitrata wa in ikhtaral khamra ghawat ummatuk." Hei Muhammad, engkau pilih yang tepat. Pilih benda yang betul, engkau pilih susu, satu pilihan yang tepat. Jika engkau pilih arak, umat kamu akan terseleweng dan menyeleweng, kacau dan karut. Nampak? Ya tuan-tuan, apa benda Ustaz nak cerita kat kami ni? Nak cerita pada tuan-tuan daripada Isra' Mi'raj ini, seolah-olah Allah nak ajar kita dalam hidup ini, hiduplah dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan. Susu ni ibarat apa? Putih, bersih. Susu ni kan, susu lambangnya putih, bersih, elok, baik. Susu, tak kira lah susu ibu ke, susu Nestle ke, benda memang benda yang putih, bersih, elok. Susu ibu lagi lah, besarkan anak dengan susu ibu, melahirkan banyak benda-benda positif dalam diri anak kita, ada kekuatan, emosi, macam-macam. Susu yang kita makan tu pun insya-Allah kekuatan juga. Walaupun susu kambing, tak jadi kambing kita, maksudnya ada kekuatan pada kita daripada sudut macam-macam. Jadi susu melambang kebersihan. Arak lambang apa? Lambang kerosakan, kemusnahan, kejahatan, apa saja. Arak ni orang boleh sebut macam tu. Sebab itulah bila arak diminum, akal akan hilang. Arak minum, otak jadi punah. Arak minum, akhlak jadi rosak. Arak minum, hancur masyarakat, hancur ummah, hancur manusia. Betul, arak bila minum, mabuk bila mabuk, boleh bunuh orang, boleh pukul orang, boleh langgar orang. Betul tak? Semua orang tahu. Tak ada sejarah kata minum arak ni walafiat. Arak ni pemusnah yang paling besar, yang boleh merosakkan jantung hati, akhlak peribadi dan akidahnya sekali sampai kiamat. Jadi nampak tuan-tuan, ini falsafah ni. Jadi dalam cerita ini Allah jadikan Nabi pilih susu sebab apa? Lambangnya kepada kita, hei manusia semua, jagalah amal ibadat kamu dengan elok, berakhlak mulia, berperangai baik, berakhlak dengan akhlak yang jitu harmoni. Inilah kita punya nilai perjuangan hidup kita. Kita ni tuan-tuan nak kena bina ke situlah. So hari ini tuan-tuan, kalau akhlak yang buruk, singkirkan. Akhlak yang buruk, tolong buang ke tepi. Apa akhlak yang jahat, tolong singkir. Kita ganti akhlak yang baik. Akhlak kita yang baik apa dia? Kalau dalam bermasyarakat, tegur menegur, bercakap dengan penuh sopan santun, membantu, menolong, ikatkan hubungan saudaraan, yang jauh dekat-dekatkan, yang dekat serasikan. Tegur menegur dalam kebaikan, nampak wajah yang tenang dan senang. Akhlak yang buruk, bermasam muka, kata mengata, caci mencaci, dengki dendam, kata kat orang, benci kat orang, nak berbalah, nak masam muka. Itu akhlak buruk. Saya ambil ini sebagai satu inisiatif kepada kita. Sebab apa? Sebab inilah rahmat daripada Isra' Mi'raj kepada kita. Betul hari ini kalau kita pilih hidup kita suka mencaci maki, suka kata kat orang, suka nak berbalah, bertengkar, suka bermasam muka, suka dengki dendam, suka tengok orang susah senang, susah contohnya, awak pemilih jalan hidup yang salah. Nabi tak pernah ajar. Yang Nabi ajar, pilih jalan hidup yang macam susu, lembut, tenang, bersih, bercahaya. Itulah dia. Nak kata apa lagi? Sebab cabaran kita sekarang dalam bermasyarakat itu dia tuan-tuan.
Nak bina akhlak terpuji ni bukan mudah. Bukan mudah. Tapi nak bina hubungan yang genting bukan susah pun. Senang je. Bercakap sikit kalau orang lain. Mengumpat. Tak lama Kak Limah mengumpat kepada Kak Timah. Kak Timah pun sebut cerita Kak Limah kepada Kak Jah. Limah, Jah, Timah ni bukan sini. Ini belah Masjid Al-Falah. Belah sana pula ya. Marah Al-Falah kat saya pula ya. Al-Falah Nur belah Singapura, bukan sini. Tuan, itu contoh saja, nama saja. Bila kita hidup macam tu, Kak Limah, Kak Tijah bercakap tentang hal Kak Isah contohnya. Tak payah panjang. Umpat sikit je. Kak Isah tahu, ada mula dah masa muka. Akhirnya hubungan jadi genting, putus, dan kemudian perbalahan. Nak simpul, nak cantumkan balik nikmat hubungan bukan mudah. Dalam hati terasa aku benci, tak suka, tak seronok. Dia jadi melebar luas kadang-kadang. Dia jadi melebar luas, akan menyebabkan orang lain pula. Kena pula Kak Isah ada musuh yang lain pula. Lagilah membesar hubungan yang tak elok, akhirnya bermusuh kita. Contohlah, kalau faham, tak faham, buat faham. Ini nak contoh tuan-tuan dunia umat Islam sekarang ini. Jadi kita tak nak macam berlaku dalam hidup beragama kita. Kita bersih, hati bersih macam susu, jiwa tenang macam susu, hati kita penuh percaya macam susu. Susu maknanya lambang kebersihan. Susu ni orang tak tolak kebersihan di sudut pemakanan yang agak baik pada susu, ya. Tak apalah, dah masuk campur susu dengan buah kurma, lagi sedap. Contohnya lah, ya. Contoh, bukan nak ajak minum tu, tapi contohnya. Tapi susu ni lambang kebersihan, lambang kesemukan, kesihatan. Jadi ini peristiwa berlaku pada malam Isra' Mi'raj Nabi ke langit sana. Yang keempat, saya cadang apa 56 kan? Tengoklah kalau sempat 56, keempat dah ni. Saya sebut tadi kan pada tuan, saya nak bawa dan bentuk poin-poin saja. Yang keempat, dalam episod Isra' Mi'raj ini, apa yang berlaku tuan-tuan sebagai satu rangkuman untuk mengisafkan kita, Nabi diperlihatkan tentang alam syurga, alam neraka. Fayara al-jannata wan nar bi'ani. Nabi tengok mata kepala. Macam mana? Makna Allah gambarkan depan Nabi saksa neraka bergambian, nikmat syurga. Nabi tengok dengan mata kepala. Maka jangan timbul soalan, Allah menasabah ke ustaz, neraka syurga ni kan belum lagi orang masuk. Bukan belum ada, dah ada. Belum kiamat lagi. Dunia tak kiamat, tak ada siapa masuk syurga neraka lagi, yang dah mati, meninggal di alam barzakh. Ni Nabi tengok syurga neraka dengan terang. Nabi pun bawa cerita, tengok orang kena gantung, kepala pecah ke batu, macam-macam kan. Riwayat tu banyak ni. Sebab tu saya kata nak baca semua sekali panjang masa. Kita ambil umum saja. Nabi tengok syurga neraka. Jangan timbul satu perkara yang masalah kita tak percaya. Tuan-tuan, puan semua, benda-benda yang sifat begitu bagi Allah bukan susah mana. Nak tunjuk depan Nabi ini ahli neraka sekian-sekian, ada yang kena saksa, bibir kena potong kan, ada kan yang banyak menipu dusta, ada kena macam-macam cerita ni. Apa yang payahnya? Tidak sebagai Allah tunjuk, walaupun kiamat tak berlaku lagi, Allah boleh tunjuk secara live. Sekarang pun dunia teknologi moden boleh buat satu benda yang pelik. Perempuan biasa pergi, kalau biasa pergi, tak biasa kena pergi dah jarang-jarang. Bawa anak, cucu kita pergi, kita sekali pergi ke airport Subang tu, cari lokasi tingkat 2 tu, namanya tempat apa? Simulator. Kalau betul bahasa saya, betul lah, saya pun tak cakap sana. Simulator di airport Subang tu je. Tapi dalam tu tuan-tuan, kita masuk dalam tu, kita boleh seolah-olahnya masuk di kokpit dia tu, seolah kita bawa kapal terbang E380, 737, Firefly pun ada.
Masuk ke situ, seolah bawa kau terbang, nak landing di lapangan Jeddah. Nampak dia punya olak-olak udara sampai dia tunjuk ada gambar yang lautan China Selatan. Betul ni. Ni perempuan tak pernah pergi. Saya dah pergi sekali dah. Dulu masa muda-muda tu ada orang jemput pergi. Lama dah. Masa sebelum tu bukan di situ. Di Mas Academy. Di Sekolah Jaya tu sebelah masjid. Tu masa tu saya pergi. Duduk kat situ tuan-tuan. Duduk di kursi tu. Kursi pilot. Semua lengkap. Sebab itulah tempat pilot berlatih sebenarnya. Macam kita Panuku Terbang. Tunjuk dengan airport Pakalan Cepa, airport KK, padahal duduk dalam bangunan tu je. Tapi kita seolah sedang berada di udara. Kata orang kat masa saya pergi tu, ustaz, kita sekarang berada di 40,000 kaki. Memang nampak di bawah tu betul-betul macam dalam kapal terbang. Keluar-keluar, aku di bangunan. Orang boleh fikir lebih canggih sekarang lagi dengan teknologi moden. Padahalnya duduk dalam bangunan, tapi cuaca seolah macam nak landing di Heathrow London, nak landing di airport Jeddah, nak landing di KK. Nampak macam air lautan. Tuan-tuan, orang boleh buat, ya, cipta suasana. Tempat itu tempat di mana pilot kita berlatih. Habiskan jam tu berapa tak tahulah, barulah dia akan keluar saja. Kalau pilot tu buat kau terbang, tak ada 3 jam habis jatuh tuan-tuan. Berlatih situ dulu sampai faham, insaf, sampai reti dan sampai tahapnya, barulah dia bawa kau terbang sebenar. Orang boleh rancang. Kalau orang boleh rancang begitu dalam simulator tadi, Allah pelik apanya? Nak tunjuk tentang syurga bagian, neraka bagian, Allah lebih berkuasa lagi. Betul tak? Makna tak pelik lah. Dunia moden boleh fikir tahap macam tu. Itu simulator saya masuk tu tahun 98, 99, 2000. Sekarang ni 20 tahun dah lepas itu, saya ingat lebih canggih lagi lah. Macam phone kita lah. Dulu mula phone dulu besar ni tuan-tuan, pikul ni phone. Ya, tuan-tuan, sekarang ni makin nipis. Dunia teknologi moden, orang boleh buat benda yang pelik dengan akal yang cerdik. Allah lagi cerdik daripada segala-galanya dalam menunjukkan, Muhammad, ini syurga, tengok mata kepala kamu, neraka, tengok azabnya. Jadi berlaku malam itu, Nabi tengok syurga neraka sebab apa? Sekadar nak rakam selfie dengan orang neraka? Tak adalah tuan-tuan selfie itu. Tapi nak tunjuk kepada kita betapa Allah nak buktikan, hei manusia, dalam hidup kamu ini beringat-ingat syurga menanti bagi orang beriman, neraka menunggu bagi orang yang bersalah berdosa. Maka Allah nak tunjuk pada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bila turun ke bumi pada malam itu, riwayat kata Nabi jarang nak ketawa. Nabi nak berketawa, nak apa kata, gembira. Banyak masa Nabi menangis. Sahabat perhati, selesai surat barat Nabi dalam tempoh beberapa hari, Nabi nampak muka macam tak ceria, hibur, sedih nampak. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu macam ni? Sampai Nabi kata apa? Riwayat hadis kata, sebab Nabi nak kait negara syurga, dia tengok, Nabi kata apa? Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum kathiran waladhahiktum qalilan. Hei sahabatku semua, kalau kamu boleh nampak macam aku nampak, makna apa? Kamu boleh tengok macam aku tengok pada malam itu tentang benda yang menakutkan neraka ni, walabakaitum kathiran waladhahiktum qalilan. Kamu nescaya akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Tengok tuan-tuan, Nabi terasa. Jadi peristiwa itu untuk menyatakan kepada kita, syurga benar, neraka juga benar. Syurga betul dan wujud neraka pun betul.
Nabi tengok malam itu. Jadi ini untuk kita ni, cerita ni untuk kita tuan-tuan, ke mana kita hala tuju kita. Kita nak syurga, dambakan syurga, rindukan syurga, nak ajak syurga, tak nak neraka, tak nak ke Allah Azza wa Jalla. Jadi hidup ini kena pandulah. Apa saja amalan ke syurga, buatlah. Apa amalan neraka, tolong hentikan. Dosa maksiat hentikan. Yang berpahala, yang Allah redha, Allah sayang kasih, buatlah. Kecil mana pun buat, besar pun buat. Kerana pahala dan syurga menanti kita. Tuan-tuan, 4 perkara penting di sebalik peristiwa agung Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bukan 4, ada 40 kau nak kira. Ada lagi berpuluh-puluh. Saya rakamkan dalam nota saya, tuan-tuan. Nota ada depan saya ni, nota bertulis tak bertulis macam-macam ni. Tapi dengan 4 tadi pun padan dah. Saya nampak puan-puan macam serius je, seolah macam terasa tertekan, ya. Tampil ke syurga ni macam-macam, nampak muka lain, ya. Saya rasa tuan-tuan faham hakikatnya. Maka bagi saya yang berbaki banyak lagi, tak apalah, bukan masanya untuk kita bincang sekarang. 4 tadi cukup untuk kita tengok balik, semak balik di mana kita sebenarnya. Mudah-mudahan Isra' Mi'raj bukan sadar, bukan satu peristiwa sejarah, tapi ia satu peristiwa yang memberi kita kekuatan hati dan jiwa, insya-Allah, untuk menjadi umat Muhammad yang Allah redha, Allah sayang, Allah kasih, bukan Allah benci dan murka, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, jam sudah menunjukkan 4:10 petang. Ceramah sejam setengah ke? Saya tak mampu. Saya biasa kalau petang-petang 1 jam. Bila pagi boleh sampai sejam suku. Saya hormati. Saat kita bila ceramah, kita nampak wajah-wajah tu, wajah letih, wajah mengantuk, ya, wajah yang tulis pun dah nak lari pen, ya, tulis tu, tapi pen punya lari tu dia terkejut, jatuh pen pada. Yang lebih teruk, jatuh kursi pun ada. Itu sampai tak jatuh kursi tu parahlah, tuan-tuan, ya. Jadi saya faham petang-petang ni bukan satu masa yang panjang kita berceramah, sejam cukup memadai. Yang penting adalah kita nak perkemaskan hati sentiasa bersih, jiwa sentiasa lapang, akhlak makin baik, ilmu makin meningkat, amal kita makin banyak, iman kita makin itu kita harapkan. Usahakanlah, Allah tidak mengecewakan kita. Pentingnya kita usaha, kerana agama usaha. Letih buang sekejap, dalam keletihan cari kekuatan, dalam kematian cari keluasan. InsyaAllah Allah akan bayar cash, pahala, redha, rahmat pada kita. Boleh? Alhamdulillah. Boleh apa? Boleh berhenti? Alhamdulillah. Saya pun setuju untuk berhenti sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya karim, Allahumma anfa'na mimma 'allamtana ya Rahman. Allahumma rabbi ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir wali walidina ya Allah. Ampunkan ibu ayah kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami. Innaka antallahul wahidul ahad. Kalau Tuhan kami, Tuhan yang satu, yang Maha Esa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penghujungnya, tuan-tuan, kita sekarang ini sedang dapat dengan situasi virus yang dikatakan amat berbahaya dan sedang menyerang. Ikut WHO dalam proses malam, dunia terancam sekarang ini kerana virus cukup cepat merebak. Negara kita pun semalam 7 kes baru, ya, ikut laporan Kementerian Kesihatan. Jadi kita dalam hidup ini Allah uji. Kita pula jenis kerja, berat tempat, naik kapal terbang, flight, turun, pergi musafir, ada urusan, pergi pasar raya, pasar tani, koreksi dengan orang kita tak putus hubungan, interaksi ada kan, betul tak? Kawan teman taulan ke pasar raya, ke shopping center. Jadi ujian tu datang pada kita. Jadi saya nak ajak tuan-tuan dalam mas minit ini, angkat tangan atadah ke langit, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla dengan berkat pengajian kita petang ini, Allah terima doa kita, terhindar penyakit-penyakit yang menakutkan ini. Terhindar. Kita Allah tak uji anak-anak, Allah tak uji keluarga Allah, bahkan semua orang lah.
Kita minta Allah jauhkan. Ujian ni dahsyat. Mana sejarah berlaku sampai nak ke Mekah pun terhalang. Tak pernah berlaku, tuan-tuan. Bebas nak ke Mekah, ada dapat duit, beli tiket, pergi travel mana-mana 10 hari sampai sebulan. Tapi hari ni terhalang kita umrah. Kerajaan Saudi terpaksa hentikan. Memang terpaksa. Dia pun nak jaga keselamatan jemaah dan negara. Dengan orang berjuta yang masuk daripada pelbagai negara, Saudi bertindak betul. Tapi ujian berlaku sampai umrah pun tak boleh pergi dengan mudah. Ini bukan ujian kecil kepada kita. Allah uji kita seluruh umat. Dalam masa 20 saat ini kita baca doa beramai-ramai, tuan-tuan aminkan, dan kita baca bersama. Baca dulu sekali, tuan-tuan aminkan, kita baca bersama kemudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Kita baca bersama dengan penuh keinsafan kepada Allah, minta penuh hati khusyuk. Allah tak tolak doa-doa kita puan-puan di petang ini. InsyaAllah Allah dengar ni, malaikat dengar doa kita. Allahumma na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Sekali lagi, Allahumma na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Last terakhir kita minta penuh keisafan. Allah dengar doa kita, insya-Allah Allah berkati. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma amin. Maksud doa tadi begini: ya Allah, Allahumma, ya Allah, inna, kami sesungguhnya, na'udzubika, mohon berlindung denganmu. Kita minta Allah lindung kita. Minal barasi, penyakit sopak. Wal jununi, penyakit gila. Wal judhami, kusta. Wa min sayyi'il asqam, daripada penyakit yang mengerikan, yang menakutkan. Ini termasuklah apa yang sedang berlaku. Ini penyakit mengerikan kita, menakut kita. Wa min sayyi'il asqami, penyakit yang menakutkan kami, mengerikan buat kami. Ya Allah, moga Allah terima doa kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.